Pendidikan Kesihatan Tingkatan 2. Unit 2. Pemakanan. Muka surat 192 hingga 199. Standard pembelajaran. Dalam tajuk ini, kita akan membincangkan tentang keselamatan makanan dan kualiti makanan, mengaplikasikan cara memilih makanan yang selamat dan berkualiti untuk mengelak keracunan dalam pemakanan harian. Menilai makanan yang diambil berdasarkan keselamatan makanan dan kualiti makanan. Intro. Pemakanan sihat ialah proses pengambilan makanan yang berkualiti untuk mengekalkan kesihatan dan mengelakkan daripada sebarang penyakit. Makanan yang sihat ialah makanan yang berkualiti, seimbang, selamat, bersih dan segar untuk dimakan. Unit ini memfokuskan aspek keselamatan dan kualiti makanan. Keselamatan makanan dan kualiti makanan. Keselamatan makanan ni ialah makanan yang bersih dan bebas daripada bahan yang boleh mengancam kesihatan seperti kuman dan racun. Proses pengendalian makanan adalah seperti berikut. Pertama, kita akan memilih dulu. Lepas tu kita dah pilih makanan tu, kita akan simpan. Bila kita simpankan, cara penyimpanan dia macam mana bila nak pakai kan. Yang seterusnya kita akan menyediakan. Lepas kita teknik menyediakan, kita akan memasak dan akhir sekali menghidang. Kualiti makanan pula, makanan ni yang mampu memberi kesan yang baik kepada pengguna seperti makanan yang segar, bersih dan memberi nutrien yang berkhasiat. Pengguna perlu mengetahui dan bijak memilih makanan yang berkualiti. Pihak pengeluar, pengilang dan penyedia makanan perlu mematuhi standard kualiti makanan yang telah ditetapkan. Proses pengendalian makanan. Untuk menyediakan makanan, kita akan melalui 5 proses pengendalian makanan iaitu memilih, menyimpan, menyedia, memasak dan menghidang. Sebelum itu, pastikan kebersihan diri kita. Pertama, tangan bersih. Itu penting. Tangan mesti bersih, kuku pendek bukan panjangnya kuku macam jerangkung tu. Kedua, pakai penutup kepala, pakai cap, pakai topi, pakai tudung baginya Islam, pakai apron. Dan akhir sekali mesti pakai pakaian yang bersih. Okey, kita tengok proses pertama ialah memilih. Pastikan bahan makanan yang digunakan adalah baik. Kita pilih dulu memilih dulu bahan-bahan yang kita nak masak tu. Pastikan dia elok. Kita cuci dulu makanan sebelum dipotong. Cuci sayur, cuci dulu tomato ke sayuran apa yang kita nak masak tu kita cuci. Memilih kita. Yang kedua ialah menyimpan. Bila kita balik pasar kita akan menyimpan. Kita guna mana yang nak masak saja. Yang kita tak guna tu kita akan simpan. Penyimpanan makanan segar. Macam mana kita nak simpan makanan yang segar? Dalam peti sejuk kita mesti simpan makanan secara teratur dan ruang yang sesuai. Makanan yang disejuk bekukan, tengok makanan apa yang perlu disejuk bekukan, letak tempat sejuk. Makanan yang dimasak, makanan yang dinyafroskan dan sayur-sayur segar. Pastikan kedudukan dalam peti sejuk kita itu, makanan-makanan tersebut mesti disusun dengan elok dan letak di tempat yang sememangnya tempatnya. Tengok dekat dalam peti sejuk tu. Ikan di mana, daging dekat mana, sayur-sayur kat mana, buah-buahan di mana ya. Bagi makanan yang dah masak pula, nanti kita kena simpan juga. Simpan makanan berlebihan di dalam peti sejuk peti sejuk amari ataupun bekas. Bila kita simpan makanan tu dalam peti sejuk, kita masukkan dalam bekas, lepas tu kita tutup dan kita simpan. Okey, itu dari segi proses penyimpanan. Menyimpan. Kedua, menyedia. Apabila kita nak masak, kita kena sediakan alat-alatan dapur yang digunakan supaya pinggan tu taklah retak, tak ada karat, sudu. Semua tu tak ada karat. Mestilah pinggan-pinggan digunakan, mangkuk ke tidak sumping, bersih dan baik.
alatan masak tu bersih, keadaan baik, periuk okey, semua tak bocor, tak ada karat. Lepas tu ruang memasak kita mesti selesa. Janganlah tengok macam Allah, terpukang tengok dapur kan. Mestilah bersih, selesa dan selamat nak digunakan. Itu proses menyediakan dan memasak. Bila kita masak tu, kita mestikan semuanya dalam keadaan yang baik, okey? Bila dah siap masak, apa kita buat? Kita hidang. Okey, kita hidang gunakan alatan yang bersih sesuai dengan keadaan yang baik. Okey, letak dalam mangkuk yang elok-elok, yang bertutup. Selepas kita masak tu, letakkan dalam bekas-bekas yang bersih dan sesuai. Apabila kita menghidang, jangan lupa kita tutup makanan kita supaya tidak dimasuki kuman dan kita tidak mahu makanan kita tercemar yang boleh mengakibatkan sakit perut. Itulah proses pengenalan makanan. Kiranya kita tidak menyaga pun macam tu. Kita kena pastikan diri kita bersih dulu. Lepas tu kita nak sediakan bahan-bahan kita tu pun bersih. Lepas tu barang-barang peralatan kita pun bersih. Kita nak simpan makanan yang telah kita masak tu. Bahan tadi pun yang simpan dalam peti ais tu pun mesti elok. Bukannya expired date punya. Itu penting dalam proses pengenalian makanan. Di rumah ataupun jika kamu berniaga. Memilih makanan atau minuman selamat. Memilih makanan atau minuman selamat. Pertama, kita mesti melihat keadaan luar bungkusan tu. Elakkan membeli makanan atau minuman tu dalam keadaan pembungkusan yang telah koyak. Kembung, bocor, retak, pecah, kemek, karat ataupun penutup terbuka. Ataupun pembungkusan yang telah berubah warna. Macam warna dia dah pudar dah. Kedua, tempat penyimpanan yang sesuai. Mengelakkan penyimpanan makanan atau minuman di tempat yang panas atau terdedah pada cahaya atau persekitaran. Ketiga, gunakan deria. Lihat bau dan rasa semasa memilih makanan atau minuman. Kadang tu kita bawa basi kan. Tu kita kena bau. Gunakan deria. Nombor 4, baca tarikh luput. Jangan membeli makanan yang telah tamat tarikh luput. Itu penting. Kita mesti tengok tarikh luput tu. Due date dia bila dia mati. Alah, besok sempat lagi. Seloknya kita beli tarikh luput tu lambat lagi dan tengok juga tarikh hasil perkilangan dia bila. Itu pun penting. Apa langkah kita yang perlu diambil kalau kita terbeli dah barangan yang rosak atau telah luput tarikh tu? Kalau kita terbeli barang macam kalau kita beli sardin dan tin kemek kan, kita boleh minta tukar. Tapi kalau tarikh luput pun kita boleh tukar lah. Pergi kedai terbalik, kita tukar. Bagi tahu dia tarikh ni dah luput, encik tak boleh niaga. Nanti dia pun akan kutip balik benda-benda tu dekat kedai dan mereka tak akan jual supaya orang lain pun tak terkena kan. Kita mesti alert juga. Membeli makanan di dalam tin di Pasaraya muka surat 196. Pada suatu hari, Nurul Ain menemani ibunya membeli barangan keperluan dapur di sebuah pasaraya. Ketika berada di rak makanan bertin, Nurul Ain terpandang satu tin yang telah tamat tarikh luputnya. Ikuti perbualan Ain dengan ibunya. Ibu, makanan dalam ini telah luput tarikhnya. Jika begitu, makanan ini sudah tidak selamat dan tidak berkualiti untuk dimakan. Ibu, bagaimanakah untuk memilih makanan yang sihat dan berkualiti? Pastikan makanan tersebut tidak luput tarikhnya. Ada logo halal dan keadaan tin tu tidak kemek serta keadaan pembungkusannya pun masih elok. Bersih lagi. Tidak pudar pembungkusannya. Bagaimana pula untuk menilai makanan yang masih selamat? Kita boleh melihat pada maklumat yang dilekatkan di luar tin makanan. Sekarang barulah saya tahu cara yang selamat untuk membeli
makanan di dalam tin. Terima kasih, Ibu. Dalam situasi ini, Ain telah mempelajari cara-cara untuk memilih makanan di dalam tin ketika berbelanja. Ibunya telah menerangkan bahawa pastikan makanan tersebut tidak luput tarikhnya, mempunyai logo halal dan tidak kemet dan juga pembungkusannya yang baik. Selepas itu, untuk menilai makanan itu masih selamat ke tidak, kita boleh tengok informasi yang dekat luar tin tu. Dia akan tulis kandungan, apa kandungan yang digunakan dalam bahan tin tu. Lepas tu ada dia punya khasiat ke info dekat tin tu. Maklumat pada label pembungkus makanan. Ini adalah salah satu contoh maklumat yang terdapat pada label pembungkusan makanan. Okey, pertama kita tengok apa? Ianya maklumat ni sebenarnya berguna untuk pengguna melambangkan status makanan dari segi mutu dan keselamatan. Itu yang penting. Okey, ini adalah maklumat pada roti pearl white, roti sandwich. Okey, jenama. Nama produk makanan oleh pembuat, pengeluar atau penghilang di pasaran. Mesti kita tengok jenama dia kan. Oh ni roti jenama apa ni? Pearl white. Okey, kat mana dia hasilkan tu penghilang dia. Kita tengok kat situ. Lepas tu kandungan, senaran nutrien yang terkandung dalam makanan. Kat tepi tu ada maklumat pemakanan. Kat tepi tu dia tulis ada dia punya kandungan-kandungan tu. Bahan-bahan yang digunakan. Dia kata. Nama makanan, pengenalan kepada sesuatu produk, nama makanan. Dia tulis tu dah. Roti sandwich, resepi baru, lemak rendah tanpa kolesterol. Tinggi kalsium, vitamin B1, B2 dan B3. Okey. Tanda halal JAKIM, piawaian kepada produk yang bersih, baik dan suci. Tengok ada tanda tak? Ada kat sini. Okey. Tengok berat bersih dia 320 gram. Guna sebelum 25/10/2014. Kita cakap kan. Ini pure ni dia buat ni daripada mana, hilang dia bakteri senda berhad kat sini. Tanda harga. Tanda harga apa ni? RM3.20 untuk membuat perbandingan harga sebelum pembelian dibuat. Kita mesti bandingkan dulu. Bandingkan harga. Kan? Berat sebenar dalam ukuran metrik. Tadi berapa? 320 gram. Kod bar. Ni kod bar ni penting ni. Setiap produk barangan mesti ada kod bar ni. Tarikh luput yang saya cakap tadi tu. Tarikh luput tempoh jaminan kualiti atau kesegaran makanan tersebut. Tarikh luput dia 25/10/2014. Kalau kita perasan dekat roti ni, kalau roti jenya dia ada dekat tarikh luput yang dekat penutup atas tu ada warna putih, ada warna merah, ada warna biru. Kan? Awak perasan tak? Sebab tu bila pergi beli tu awak tengok. Kadang tu ini putih. Bila dia habis tu bila? Dia ada perbezaan dia tu. Cara menyimpan makanan dan minuman yang selamat, muka surat 197. Cara penyimpanan makanan yang selamat. Pertama, simpan makanan yang mudah rosak di dalam peti sejuk. Contohnya macam sayur-sayuran, ayam, ikan. Simpan dalam peti sejuk. Kedua, pastikan makanan yang telah dimasak tidak terdedah melebihi 4 jam pada suhu bilik. Maksudnya makanan yang telah dimasak ni tak terdedah, ternganga macam tu je kan. Lalat pun senang nak singgah. Yuhu, dia kata. Tak ada tuduh saji. Lepas tu, kalau dah lebih terdedah 4 jam tu, itu memang confident lah. Adalah virus-virus jahat yang singgah tu. Lagipun cepat basi nanti. Pastikan menyimpan makanan dan minuman pada suhu di bawah 4 darjah Celsius jika telah dibuka. Contohnya kalau kamu beli air susu ke macam deterjen ke, bila kamu dah buka minuman macam tu, kamu kena simpan balik dalam peti sejuk. Nanti ternganga je tengok memang basi lah. Dan akhir sekali, pastikan makanan mentah tidak diletak dan dibiarkan di atas lantai. Ayam tu, ikan ke yang mentah-mentah letak sepoh bawah lantai, memang lah. Memang tak sihat benar lah makanan tu kan. Kita pun makan makanan yang tak sihat nanti. Itulah cara-cara
penyimpanan makanan yang sihat. Latihan muka surat 198. Sila jawab latihan ini. Terima kasih. Selamat berjaya. Tamat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Tata. I love you.